Okey, baik. Okay. Alhamdulillah pada hari yang kedua iaitu semalam kita telah sama-sama mempelajari tentang 3 hukum yang baru iaitu huruf yang ada echoing sound iaitu 5 huruf yang ada echoing sound. Kemudian kita mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin tetapi kita baca dengan jelas iaitu namanya izhar. Kemudian kita mempelajari hukum yang ketiga, hukum idgham iaitu nun mati dan tanwin tapi kita memasukkan dengung dia tu kepada the next huruf dia. Okay. Dan cara memasukkan tu ada 2, satu dimasukkan dengan dengung, satu lagi dimasukkan tanpa dengung. Okay. Baik. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari lagi 2 hukum iaitu hukum ini dia iaitu kita lihat apabila dalam Al-Quran kita nampak nun kemudian tanwin sebenarnya ini adalah nun mati. Okay, dan kita lihat tanwin tu satu je dikasih baris atas, satu dikasih mim. Baris bawah dikasih mim. Depan dikasih mim. Sebenarnya mim ni adalah mim yang mendatang. Maksudnya mim yang diubah oleh ulama Quran, ulama pembacaan Al-Quran untuk memudahkan bacaan kita. Okay. Pada awalnya ini semua adalah tanwin biasa. Okay. Tetapi oleh kerana nun mati dengan tanwin ni bertemu dengan huruf ba, satu-satunya huruf. Satu je huruf dia ba. Jadi ba ni ada special sikit. Jadi kalau dia bertemu dengan ba, automatically dia tukar satu daripada baris tu kepada mim kerana nak memberi kita indikator untuk menukarkan bacaan itu kepada huruf mim. Okay. Sebab itulah dia dinamakan iqlab. Iqlab maksudnya menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan bacaan nun dan tanwin ini kepada huruf mim. Sebab tu namanya iqlab. Okay. Jadi kita lihat kat sini. When nun sakinah and tanwin meets ba, the nun sound change to mim. Sound with gunnah for 2 beats. Okay. Remember, look at the marking. Jadi memang sengaja ditukarkan pada mim supaya memudahkan para pembaca untuk terus membunyikan mim. Okay, instead of membaca tanwin atau baca nun. Okay, jadi seperti contoh ni an kan, ni nun mati sebenarnya tapi terus nak kena ditukarkan jadi nun ni tak berbunyi. Jadi bacanya nampak? Terus bila dah baca alif, terus kita sebutkan mim kecilnya. Jadi dia tu 2 beats. Dia punya humming dia tu 2 beats. Burik. Ataupun saya nak hidupkan akhirnya. Burika. Mim ba'dih. Mim ba'dih. Dengar tak huruf bunyi nun dia? Tak dengar. Sebab itulah yang dimaksudkan iqlab itu menukarkan huruf nun atau tanwin kepada huruf mim. Sebab itu namanya iqlab. Okey, sini lagi Ambiuni. Jangan baca cepat. Ambiuni. Salah tu. Kena humming dia tu 2 beats. Ambiuni. Okay. Sekarang ni saya nak baca contoh yang tanwin. Sekejap Saya macam mana saya nak menulis ni? Oh, saya terbuka apa tu? PDF yang saya tak dapat nak conteng-conteng pula hari ni. Okay. Yang ini ambil contoh khabir ni. Khabirum basir. Khabirum. Terus masuk jadi huruf mim.
khabirum basir. Ayatum bayyinah. Ayatum bayyinah. Okey. Boleh semua? Sekejap ya, saya rasa tak sedap pula. Saya nak stop sharing sekejap. Saya nak tukar dokumen saya kepada yang saya boleh tulis-tulis. Saya salah buka tadi. Sekejap ya. Saya rasa Ustazah boleh pakai annotate tu. Then you annotate on the screen. Tapi saya punya apa tu? Komputer saya ni dia kena buka lagi satu Boleh. punya, kena Microsoft Edge baru boleh. Kalau tak saya tak ada device dia untuk nak Annotate. kejap okey. Ya dah, yang ni dah boleh. Okey, baik. Sekarang kita nak latih bacaannya sekejap ya. Pitch dia. Okey, ni dia. Okey, jadi saya dah baca dua baris yang awal. Okey, jadi sekarang ni nak mula dengan bacaan yang sini. Sini. Baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Okey, siapa nak mula baca? Yang sini, ba'dham. Siapa nak mula baca? Siapa nak cuba? Nampak semua kat skrin? Nampak? Okey. Sila Ira, Ira nak mula baca, Ira? Okay, boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dam bima. Sekali lagi. Ba'dam bima. Okey, betul. Seterusnya. Ba'isim bima. Okey, yang ni Hamzah kan? Lepas tu ada ya, tengok. Ya dia tak ada sukun. Maksudnya kena baca panjang sikit dekat i dia. Ba'isim bima. Okey. Ketiga. Sayyi'atum bima. Okey. Sayyi'atum bima. Okey, alhamdulillah. Jadi kita nampak dekat sini mim dia dekat situ. Ya, ada juga yang ada orang agak confused atau keliru dengan mim yang ditandakan untuk mati, untuk baris untuk tanda waqaf. Okay. Kalau mim untuk tanda waqaf, tulisan dia adalah mim yang pendek gitu. Bukan mim yang panjang macam yang sekarang ini. Yang ini tu yang panjang. Kalau untuk waqaf mim dia yang bulat yang kecil ni. Yang apa yang rambut dia pendek, bukan yang rambut dia panjang. Okey. Okay, baik, kedua, siapa lagi nak cuba? Seterusnya, Bisultanin yang ini. Saya Ustazah. Baik, boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bisultanin bayyin. Betul, sekali lagi. Bisultanin bayyin. Okey. Yang kedua. Min ba'dihim. Sekali lagi. Min ba'dihim. Yang ketiga.
kullu hizbin bima Lagi sekali. kullu hizbin bima Okay, betul. Alhamdulillah. Seterusnya. Saya cuba Ustazah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adwam bi ghairi ilm. Sekali lagi. Adwam bi ghairi ilm. Alhamdulillah. Contoh kedua. Syadidum bima. Sekali lagi. Syadidum bima. Alhamdulillah. Contoh yang ketiga. Yawma idzin bi jahannam. Sekali lagi. Yawma idzin bi jahannam. Ada orang try praktis tak tutup mic. Okay. Baik. Okay, seterusnya. Terima kasih. Ini sebagai ingatan. Ingatan ini nun sabdu yang kita belajar pada hari yang pertama tajwid, iaitu kita harus dengungkan 2 harakat. Tapi tadi dia dengungkan. Alhamdulillah. Okay, baik, ingat. Ni pun ada lagi. Mim yang bersabdu. Jadi mim sabdu dengungnya lain. Lepas tu mim panjang lain lagi. Okay, siapa nak cuba? Saya Ustazah. Okay. Mak Sarah, sila. Ya, saya. Wa amma man bakhila. Okay, sekali lagi. Wa amma man bakhila. Okay, betul. Sekejap. Jadi kita lihat kat situ, dengungnya 2 harakat. Kemudian baca ma, panjangnya lagi 2 harakat lagi. Jadi dekat sini je dah 4 harakat. Okay, lepas tu mam dengung lagi 2 harakat. Okay, betul. Contoh yang kedua pula. Yumbitu lakum. Sekali lagi. Yumbitu lakum. Okay. Seterusnya. Lidzambihim fasawwaha. Salah. Lidzambihim fasawwaha. Fasawwaha. Wah dia jangan malu-malu nak panjangkan. Sekali lagi Puan Sarah. Lidzambihim fasawwaha. Ya. Okay. Alhamdulillah. Okay. Conting pula. Okay, seterusnya. Dan saya cuba Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min baini sulbah. Sekali lagi. Min baini sulbah. Sulb. Itu be dia. Kita dah belajar echoing huruf pada sesi yesterday. Alright. Okay. Contoh yang kedua. Kalamhim bil basr. Bil basar. Kalamhim bil basr. Okay, betul. Contoh yang ketiga. Min baini yadayh. Sekali lagi. Min baini yadayh. Okay, Alhamdulillah. Okay. Baik. Sekarang semua Alhamdulillah. Jadi semoga kita bertambah ilmu kita dengan kita tahu rupanya mim ni adalah kerana kita nak menukarkan huruf bacaan. Bukan mim kerana supaya kita tak confuse dengan mim yang bertanda untuk berhenti, waqaf. Okay, sekarang ni kita pergi kepada hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah yang paling banyak huruf-hurufnya. Okay, iaitu nama hukumnya adalah ikhfa. Okay, ikhfa. Ikhfa maksudnya menyembunyikan. Okay, ikhfa tu maksudnya menyembunyikan. Sembunyikan apa? Sembunyikan huruf yang selepasnya. Maksudnya kita mendengungkan nun dengan tanwin ni dengan huruf yang biasanya kalau idgham bi gunnah kan kita dengung ikut huruf yang selepasnya. Okay. Saya kasih awak example supaya awak clear perbezaan dengung. Okay. Yang sini kan. Biasa kalau idgham kita dengungkan huruf-huruf ni kepada dengungnya bunyi huruf yang selepasnya. Kan? Kalau bunyi mim, kalau bunyi waw, basyirau, macam gitu kan. Kalau bunyi ya, hisabai, macam gitu.
Tetapi perbezaan dengungnya tu pada ikhfa di mana kita bila bunyikan dengung tu kita tak tahu. Macam seolah-olah kita samarkan. Kita tak jelaskan huruf yang selepasnya. Contoh, contohnya. Jadi ini nun. Nun kan? Nun yang tak ada tanda. Kan? Nun yang tak ada tanda. Yang tazir. Yang tazir. Kita hanya mendengungkan nun dia saja. Tanpa mendengungkan huruf ta dia. Contoh macam ini pula. Contoh yang ini Faman thaqulat. Faman thaqulat. Saya tak baca faman, memang susah pun. Jadi huruf ikhfa ni memang susah pun kita nak bunyikan huruf yang selepas ni sah. Jadi kita hanya mendengungkan nun dia tu sendiri. Faman thaqulat. Jadi bila kita sebut ma, kita punya lidah tu in between kita punya dua gigi dia panggil macam terapung-rapung. Antara dua gigi ataupun antara langit-langit. Dia antara lidah kita kat tengah-tengah. Fama, dia tak letak kat atas, dia tak letak dekat bawah. Maka itulah cara bacaan dia. Dia tergantung. Kerana kita nak menyamarkan ikhfa, disamarkan, disembunyikan hurufnya. Itu maksud dia. Mari kita lihat dia punya catatan kat bawah dia. Boleh tulis? When nun, sukun and tanwin mix any of these letter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini 10. Kerana dia yang tipis sikit cara bacaannya. Pronunciations between izhar and idgham. Kan? Jadi dia cakap di antara jelas dengan dengung. Jadi kalau untuk mempermudahkan disamarkan. Nak katakan jelas, tak jelas. Nak katakan idgham, tak idgham. Macam itu maksud dia. Senang nak tengok ni contoh kat bawah kat sini. Wa ka'sin dihaqa. Ini salah ni sebenarnya. Ni baris ni dekat atas. Minta maaf ni salah printing ni. Wa ka'san dihaqa. Biasa kita baca kalau izhar wa ka'san dihaqa. Betul? Kalau kita baca dengung wa ka'sin dihaqa macam itu. So sekarang ni izhar ikhfa tu dia cakap in the middle of izhar dengan idgham. Jadi maksudnya disamarkan saja. Wa ka'sin dihaqa. Jadi dengung dia tu pada san dia ni. Wa ka'sin dihaqa. Okay. Just remember, if marking are not, dia cakap gitu, macam nak kasih clue, ingatkan, dia kata ingat kalau yang penting dia tak ada marking nun dia tu tak ada sukun, dengan tanwin dia tu tak jelas yang macam izhar punya tanwin, dan tak ada sabdu, dan tak ada mim kecil, maka and the letter are not waw, dan bukan ya, maka itulah dia huruf-huruf ikhfa. Jadi dia kasih clue macam itulah. Jadi maksudnya dia tak ada apa-apa, dia tak ada sabdu, dia tak ada mim dan dia bukan huruf waw, dia bukan huruf ya. Maka itu semua adalah huruf yang disamarkan bacaannya. Okay. Boleh? Ada soalan? Boleh? Itu cuma jadi kita, cuma hari ini kita nak apa? Beri satu keyakinan cara bacaan yang betul untuk ikhfa adalah di antara izhar dengan idgham maka disamarkan. Kita tak dengungkan huruf yang selepasnya. Okey, baik. Tadi saya baca dua line ni Bismillahirrahmanirrahim. Yantaziru. Yantaziru. Faman thaqulat. Faman thaqulat. أنجيتنا أنجيتنا عن دينكم عن دينكم لينذركم لينذركم. Sekarang nun ada sabdu. Jadi kita dengung sikit, panjangkan sikit.
Jannatin tajri. Jannatin tajri. Taj adalah huruf echoing. Okay. Jadi kita nampak kan perbezaan antara idgham dengan ikhfa. Okey, baik. Alhamdulillah sekarang ni masa untuk serta cuba pula. Siapa yang belum lagi boleh cuba? Saya cuba Ustazah. Ya. Sila. Boleh? Boleh, sila. Pergi sini. Ikut saya punya kursor Ji, Hmm. Jina. Okey, ni bukan G, ini ba. Oh, bah, sorry. Tak apa. Banal kinjarin Bi khalqin. bihal kinjadin Ja pendekkan. Dal panjangkan. Jadid. jadi Sekali lagi. Sekali lagi baca. hidan Bikhal. bikhaldin jadid Betul. Bi khalqin jadid. Boleh lagi sekali. bikhaldin jadid Okey. Seterusnya contoh kedua. andadan Okey. Anda kasih lama sikit dia punya dengung, saya nak dengar. andadan Okey. Contoh ketiga. wal unsha bil unsha Okey, huruf sa ni membaca sya. Sya tu nanti macam ada sa kena tengok lidah mulut saya. Dia antara keluarkan lidah sikit. Sa. Sikit aja. Sa. Okey, tak payah banyak. Sa. Wal unsa bil unsa. wal unsa bil unsa Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi kita lihat kat sini alif kecil ni maknanya sa ni kena baca panjang sikit. Betul, alhamdulillah. Seterusnya siapa nak cuba? Baris yang seterusnya. Saya tak nampak semua orang. Saya nak cuba. Ya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, Musfarran summa. Sekali lagi. Musfarran summa. Okey. Aknaltum. Lamakan sikit dia punya dengung dia. Boleh. Okey. Aknaltum. Jadi kita dengar. Okey, yang contoh ketiga. Min zurriyati. Betul. Sekali lagi. Min zurriyati. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya baris yang di bawahnya. Ada lagi 3 baris ni. Lagi 3 pembaca. Siapa yang nak cuba? Siapa yang belum cuba lagi? Ada tak? Lama nak tunggu ni, tak ada yang pembaca. Saya baca. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Basitun dhira'i. Sekali lagi. Basitun dhira'i. Okey, alhamdulillah. Untuk kedua. Kaukabun durri. Durri, betul. Durri. Kau kabun, dia punya bun tu kasih dengar dengung dia sikit. Kaukabun
Duri. Ya, betul. Okey. Jadi kita dengar, bila kita baca tu kita dapat rasakan yang kita dengung tu adalah huruf ba dia tu Kaukabun. Jadi kita samarkan huruf ba dia. Baik. Contoh yang ketiga. Min dzurriyyati Adam. Sekali lagi. Min dzurriyyati Adam. Okay. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya. Baca selanjutnya. Saya try Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadak. Kalau kita nak waqaf kan, walaupun dia ada, ni kan ada mat tabi'i, boleh panjangkan da dia. Wa in jahadak. Boleh sampai sini tu. Okay. Wa in jahadak. Naran talazza. Sekali lagi. Sekali lagi naran. Naran talazza. Okey. Kathiratan ta'khuzunaha. Zuri panjangkan sikit. Kathiratan ta'khuzunaha. Alhamdulillah. Okey. Baik, sekarang bacaan yang terakhir. Bacaan yang terakhir. Jangan takut-takutlah ya, siapa yang belum cuba nak cuba. Saya nak cuba Ustazah. Baik, sila. Nanti habis Ramadan dah tak ada lagi tau kelas tajwid. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ainun jariyah. Okey, sekarang awak punya nun tu macam saya kurang dengar dia punya dengung. Okey, sekali lagi baca. Panjangkan sikit dia punya dengung nanti Okey, sila baca. Fiha ainun jariyah. Betul. Okey. Wa Yang ni kaksan Wakaksan. Wakaksan dihaqa. Okey. Betul, sekali lagi. Wakaksan dihaqa. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Aflaha man tazakka. Sekali lagi. Aflaha man tazakka. Alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah, jadi orang yang baca dapat merasakan dengung dia ada perbezaan antara idgham dengan ikhfa. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita teruskan huruf yang selanjutnya. Sama juga dia. Oleh kerana tadi tu baru dikasih contoh berapa huruf. Tadi berapa huruf dia kasih contoh? 5 huruf. Kan totalnya ada 10. Dia ada 15 totalnya. Jadi satu page dia kasih 5, 5, 5. Jadi yang ni 5 lagi. Okay, 5 lagi huruf. Sama juga cara bacaannya. Muzalin. Muzalin. Fayansakh. Fayansakh. Nushizuha. Nushizuha. Kun fayakun. Ini surah apa? Surah Yasin. Kun fayakun. Li'anfusikum. Li'anfusikum. Munkirun. Munkirun. Okay. Baik. Hari ni memang banyak orang kena participate ni pasal banyak baca ni. Okay. Seterusnya. Saya Ustazah. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsan zakiyah. Sekali lagi. Nafsan zakiyah.
Nafsan gitu, nafsan. Awak macam takut-takut aja dia punya san ni. Cuba saya lagi. Nafsan zakiyah. Betul. Jadi dengungnya pada huruf sa dia, kan? Okay. Nafsan gitu. Okey. Nafsan zakiyah. Betul. Yang penting kitanya dengung tu tak bunyi huruf zal. Itu Okey. maknanya dah betul lah. Okey. Okey, seterusnya. Kilan salama. Kilan salama. Okey. Abadan syakura. Sekali lagi. Abadan syakura. Okey. Nanti kita belum belajar lagi. Biasa kalau kita wakaf kan, ada huruf-huruf yang alif gini, kan yang alif ni kita boleh baca dia panjang. Tadi awak bacanya pendek je kan. Tapi kalau dalam Al-Quran, kita boleh bacanya sampai 2 harakat. Qila salama. Ma dia boleh sampai 2. Jadi jangan takut-takut untuk bacakan dia panjang. Abdan syakura. Alhamdulillah bacaannya dah betul. Dah bagus. Cuma panjangkan sikit je akhir dia. Kalau kita nak wakafkan dia dalam Al-Quran pun caranya macam itu. Okay. Baik. Terima kasih. Seterusnya. Saya Ustazah. Ya. Tak maaf saya tak sebut-sebut nama pasal saya kalau scrollkan muka-muka nanti tak nampak pula semua kan nanti. Nanti saya tak fokus pula. Okey. Okey, sila. Boleh mana tadi? Nak baca. Dinan ya. Okey. Sila baca. Dengar tak Ustazah? Tadi dengar. Sekarang macam ada bising-bising sikit. Sekali try. Cuba. Okey. Dinan faman. Betul. Dinan dia kasih berani-berani sikit dengung dia. Sekali lagi baca. Dinan faman. Okey. Contoh kedua. Asyaratun kamilah. Sekali lagi. Asyaratun kamilah. Okey. Contoh ketiga. Internet tu ada connection dia terpotong-potong. Mazakkaha. Sekali lagi? Boleh? Okey. Zakkaha. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya. Seterusnya. Saya nak cuba Ustazah. Ya, cuba. Wala in sa'altahum. Dia tak dengar lah. Wala in sa'altahum. Okey. Seterusnya. Min syarri ma khalaq. Yang ni qalqalah dia kasih bunyi sikit. Khalaq. Gitu. Khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Jadi kita ingat kalau kita baca surah-surah, kalau azab bil falaq, mesti qaf dia tu bunyi hidupnya, kuat sikit ya. Teruskan. Faman farad. Okey, sekali lagi. Faman farad. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, 2 orang lagi. Saya cuba Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli masal. Sekali lagi. Min kulli masal. 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 Okey, contoh kedua. Anzalnahu Qur'ana. Sekali lagi. Anzalnahu Qur'ana. Alhamdulillah.
Jadi kita lihat kat sini Qur'ana, tulisannya macam Hamzah ni dia macam-macam. Kadang-kadang dia atas alif, kadang-kadang dia tak atas alif, kadang-kadang dia sendiri, kadang-kadang adik-adik kecil. Yang penting kita nampak Hamzah tu. Kemudian lepas itu ada alif kecil ni maksudnya baca panjang. Betul. Jadi cara bacaannya tu tadi betul. Cuma saya je nak highlightkan kepada para peserta sekalian. Okey, seterusnya. Masal insan. Dekat insa tu yang dengung Okey, sekali lagi. Masal insan. Okey. Alhamdulillah. Okey. Pembaca terakhir untuk muka surat ni. Siapa lagi nak cuba? Kalau orang lain tak nak, saya baca Ustazah. Kalau orang lain senyap, awak bacalah siapa yang nak bunyikan. Kita dah cepat sikit, kita baca lain surat kan? Okey, baik. Terima kasih Puan Sarah. Okey. Ya. Sila. Ansabil. Ansabil. Okey. Wafakihatin kathirah. Wafakihat. Salah. Wafakihatin kathirah. Okey. Contoh ketiga. Asbun furat. Asbun furat. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi itulah dia. Kita dah baca 10 perkataannya. Okey, sekarang lagi 5. Kerana total untuk huruf ikhfa ni adalah 15. Okey, jadi kat sini lagi 3 lagi huruf. Cuma huruf yang ini kenapa dikasih special kat sini, kita baca. When nun sakinah and tanwin meets any of these characteristically strong letter with kasrah, baris bawah, okay, qiziti ni semua, remember the letter. Pronouncing is ikhfa with weak gunnah for 2 beats. Weak gunnah tu maksudnya tak jelas sangat dia punya dengung dia. Fa'in tibna lakum. Macam itu. Fa'in tib. Dia masih dengung juga aja. Masih masih disamarkan aja. Tapi dia tak seberat yang atas tadi. Dia macam kita panggil Melayu cakap santai-santai je. Relax-relax saja. Kerana dia kata ni characteristically strong letters, tapi kita baca with weak gunnah. Okay. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Okey, mungkin kerana lepas hurufnya tu, huruf ini di baris bawah. Jadi dengung dia tu. Okey. Okey, kita boleh cuba baris yang ketiga ni. Ma yamlikuna. Okey. Cuma ayat dia panjang-panjang sikit lah sambil kita latihan membaca kan, sambil kita macam tadarus gitu. Okey, sila siapa nak mula? Saya cuba Ustazah. Ya. Ma yamlikuna min qitmir. Mir boleh panjang. Qitmir. Macam gitu. Ma yamlikuna min qitmir. Betul. Jadi ta ni antara echoing sound. Jadi kita ada bunyi tadi ada bunyi ta sikit. Okay, alhamdulillah. Betul. Okey, seterusnya. Tilka idzan qismatun dhiza. Baca sekali lagi. Tilka idzan qismatun dhiza. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita lihat kat sini ada 2 tempat. Pertama sini. Kedua
tundiza. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tukar pembaca yang lain. Pembaca yang lain. Rauda. Okey, Rauda. Sila Rauda. Okey, bismillah. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Lagi sekali. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi ni liyas'ala terus masuk dalam sad. Okey, lepas tu sad tu dipanjangkan. Yang diikhfakan yang ini, huruf ni. Okey, sid kena baca qalqalah sikit. Alhamdulillah. Tadi bacaannya semua betul. Okey. Rauda lagi baca sekali lagi. Baca yang ini pula bawah boleh? Sekejap. Okey, bismillah. Fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Okey. Bila dengung, saya nak awak lamakan sikit Memang awak baca lajulah. Betul dah semua, cuma saya nak oleh kerana ni tengah belajar, jadi kita slow motion sikit. Bismillah. Dia punya dengung ban masuk dot kan Ustazah? Disamarkan, dia tak masuk. Azabang gitu je. Okey. Fa'atihim 'adzaban sorry. Fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita fokus yang dengung Yang ini adalah ikhfa yang kita masukkan ke dot. Kita tak masukkan. Saya salah. Kita samarkan saja. Tapi dia berdengung. Okey, dia dengung. Kita dengungkan dengan kita samarkan. Jadi ini kita kena dengungkan. Azaban. Yang ini yang kita kena masukkan. Dengung dia dimasukkan ke dalam mim. Dhi'fam minan. Yang ni pula bila kita sebut nun memang tak ada, kita masuk kenapa? Kerana dia ada alif lam. Jadi kita nak masukkan dia tapi ada dengung nun. Seperti tajuk kita yang hari yang pertama, nun sabdu kena dengung lama. Jadi ni nak reconfirmation aja. Jadi ni baca panjang ke pendek? Panjang. Fa'atihim panjang. Oh, panjang. Kenapa panjang? Kerana hamzah ni lepas hamzah ada alif. Jadi automatik kita yakin bahawa dia panjang. Okey. Fa'atihim 'azaban dhi'fan minan nar. Okey. Jadi boleh kita lamakan dengung je. Jadi kita lihat semua bila kita kalau start kat sini saya dah dengungkan 2 harakat semua, saya kasih 2 macam gitu. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Rauda. Kita kasih pembaca yang lain pula. Saya cuba Ustazah. Ya. Kalau bagus kau nak cakap cuba tu sebut nama bagus. Jadi saya boleh interaksi hati sikit. Pasal saya tak nampak adanya. Apa? Aziza. Okey Aziza. Sila Aziza. Saya cuba bismillah. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Panjang sikit, memang kena tarik nafas dulu bila nak mula. Okey. Okey, sekali lagi Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Okey. Alhamdulillah. Jadi yang kita dengung, ini dengung apa? Ini dengung masuk ini dengung yang masuk idgham bi gunnah. Jadi yang disamarkan mana? Yang tiku tu sini. Dapat tak nun dia? Tak ada tanda. Bil haqqi wa hum la yunzarun. Okey dah. Semua clear. Bil haqq semua clear. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Okay, alhamdulillah. Betul bacaan Aziza tadi. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT.
dah selesai yang tadi. Yang tadi tu adalah shortnya tu baris bawah. Okay. Sekarang adalah huruf yang sama yang tadi, cuma barisnya atas dengan depan. Kenapa ini diberikan apa perbezaan sikit? Kerana dia nak membezakan dia punya dengung dia. Kalau huruf 5 tu berbaris bawah, dia punya gunnah dia, dia punya apa tu, ikhfa dia tu weak. Tapi kalau yang kat sini, kalau dia baris atas dengan baris depan, dia punya ikhfa dia with strong gunnah. Strong gunnah. Okay. And dia lagi kerana apa? Kerana huruf-huruf ni memang huruf yang tebal. Kalau kita qaf, za, ta, dad, sad ni kan semua huruf yang kalau kita nak baca dia pun memang huruf dia tebal-tebal. Huruf yang kena baca tebal-tebal sikit. Okay, maka kat situ dia ada special sikit lah. Okay, cuma dia bacakan dengungnya tu lebih reinforcement dia tu lebih sikit. Itu saja. Okay. Ansaddukum. Ansaddukum. Dengar suara. Sorry. Tak apa. Itu kan dulu, mute kan mic dulu. Wa man dhalla. Wa man dhall. Kalau nak wakafkan dia. Biqintar. Biqintar. Okay, jadi yang dengung dia nun dengan ta dia kat sini. Biqintar. Lahum yunzarun. Yunzarun. Jadi kita akan lihat dalam Al-Quran paling banyak memang satu page memang tak boleh nak lari daripada hukum nun mati dan tanwin ni. Memang mesti ada, tak ada yang satu page tak ada. Mesti dia ada. Min qabl. Min qabl. Yunsarun. Yunsarun. Jadi nak katakan awak tak payah nak khawatir kalau tadi kan cakap alamak Ustazah nak kena ingat suat di baris atas lah, suat di baris bawah. Tak ada, sebenarnya ini semua tajuk ni dia naturally kalau suat tu baris atas dengan baris depan, naturally kita punya dengung pun macam tebal sikit. Yunsarun. Pasal kita dah nak ready nak baca huruf yang selepas dia. Jadi automatik dia punya dengung dia tu akan baca dia tebal. Kalau yang kat atas sini kita bacanya dia tipis. Yang tiku. Dengar tak? Kan dia automatically dia bertukar cara kita bahasa kita tengah nak ready untuk baca huruf yang the next huruf. Jadi automatically dia punya dengung dia memang lembut sikit. Okay. Azaban dhi'fa. Pasal kita dah nampak huruf yang selepasnya tu, jadi kita dah prepare lidah kita untuk kita baca the next huruf. Jadi memang automatically dia agak lembut sikit bunyi dia. Okay, insyaAllah. Jadi tak payah nak khawatir. Yang penting kita baca, kita tahu ini adalah huruf yang kita baca dengan samar. Okay, itu saja yang penting. Okay, baik. Kita ambil volunteer, kita ambil para pembaca. Siapa nak cuba? Saya Ustazah. Okey. Rohaida. Okey, Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. Mamdud. Mamdud. Okey, teruskan. Birihin tayyibah. Birihin tayyibah. Alhamdulillah, betul. Contoh yang ketiga. Walakin zanantum. Okey, yang ni ada dua tempat jadi satu kat nun, satu yang dekat sini. So, nun dengan ta. Okey, sekali lagi baca. Walakin zanantum. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Rohaida. Seterusnya. Saya Haryani, Ustazah. Okey. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanqudun. Wala yanqudun. Contoh kedua.
والأنصار والأنصار Alhamdulillah. Contoh ketiga. من دور من دور. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Haryani. Terima kasih Ustazah. Baik, seterusnya. Okay, Ustazah saya cuba Ira sini. Okey, Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Antahira. Sekali lagi. Ustazah dengar tak? Dengar. Sekali lagi ulang. Jom. Dengar. Antahira. Okey. Contoh kedua. Quran Zahirah. Repeat lagi sekali. Quran Zahirah. Kurang bila Ira baca ran, jangan clearkan sangat ran. Kalau clearkan ran tu macam izhar. Kurang gitu. Kurang zahirah. Sekali lagi Ira. Quran Zahirah. Okey. Contoh ketiga. Kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Kulli syai'in qadir. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Baca yang lain. Mas Niza sini nak cuba. Tak dengar suara tu. Kuat sikit. Tak dengar nama pun. Sorry Mas Niza. Mas Niza. Okey. Saya. Okey. Wansurna. Dengungnya lama sikit gitu. Wansurna. Okey, Alhamdulillah. Contoh kedua. Min ba'di quwwatin da'fa. Okey, sekarang ni kita ada dua jenis cara bacaan dia. Okey, sekali lagi. Min ba'di quwwatin da'fa. Okey, Alhamdulillah ya. Jadi ni yang tadi kita baru pelajari iqlab yang kita bacanya dengan mim. Okey. Baik. Yang terakhir, contoh terakhir. Min tarfi. Kalau nak waqaf kita baca min tarf gitu. Min tarf. Kalau sambung min tarfin. Okey. Baik. Sekali lagi cuba. Okey. Yang waqaf. Waqaf Okey. Min tarf. Min tarf. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Siapa nak buat pembaca penutup? Saya baca Ustazah. Ya, Siti Okey. Fanzuri. Okey. Contoh kedua. Wala in kutiltum. Contoh ketiga. An salatihim. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Kita sama-sama dah selesai semua hukum-hukum yang berkaitan tentang nun mati dan tanwin. Maka itulah dia semua cara bacaannya. Jadi secara ringkas kita boleh ulang ni semula kerana lepas ni kita dah selesai dah dia punya nun pesan nun mati ni. Jadi saya nak revise sikit je Jadi ada berapa total cara bacaan nun mati dan tanwin ni adalah yang pertama dibaca dengan jelas.
Okay, kerana kita lihat tanda dia. Semua bertanda. Nun tu ada tanda. Tanwinnya tu cantik-cantik, elok-elok, paralel. Okay, itu adalah dibaca dengan jelas. Yang namanya izhar. Maksudnya jelas. Okay, kemudian cara bacaan kedua. Nun dia tu tak ada tanda. Tanwinnya pun sengit-sengit. Tanwin dua pun dia macam wow gitu. Okay, kemudian mim dengan nun tu salah satu tanda itu dia kasih tanda sabdu je kerana mim dengan nun memang kita kena dengung tu lebih sikit. Maka cara bacaan kedua adalah dengung. Dengung dia ada dua cara. Dengung dimasukkan dengan dengung. Inilah dia 4 huruf. Kemudian satu lagi dimasukkan tanpa dengung. Jadi dimasukkan tanpa dengung tu untuk nak memudahkan kita supaya kita dapat masukkan tanpa dengung, dia berikan sabdu pada ra dengan lam. Kenapa dekat atas ini dia berikan sabdu kepada mim dengan nun? Ini bukan kerana dimasukkan tanpa dengung, tapi kita ingat balik tajwid kita yang pertama, mim dengan nun adalah kita panggil king dan queen, yang mana dia mesti pakai tahta. Okay? Jadi dia mesti lebih-lebih sekali kita emphasiskan dia. Maka dia tu dapat crown. Mim dengan nun tu. Okay, manakala dekat sini adalah sebagai satu indication kita masukkan dia tanpa dengung. Mirrahmatih. Okay, masukkan tanpa dengung. Okay, jadi itu adalah bacaan dengung. Terus kita masuk kepada kaedah yang ketiga, iaitu ditukarkan. Okay, itu sebab tu namanya iqlab. Iqlab maknanya digantikan. Digantikan apa? Bunyi nun dengan tanwin kepada bunyi mim. Kepada bunyi mim. Hanya satu je huruf dia. Okay. Jadi ini adalah mim ba'dih. Okay. Terus mulut kita tu tutup kerana mim kecil tu. Okay. Itulah dia maksudnya ditukarkan, iaitu iqlab. Dan yang terakhir, cara bacaan yang keempat dalam nun sakinah dan tanwin adalah disamarkan ataupun disembunyikan. Disembunyikan apa? Disembunyikan bunyi antara nun dengan huruf yang selepasnya. Disembunyikan. Jadi dengungnya tu terawang-awang. Yang tazir. Disamarkan huruf yang selepasnya. Kita tak tahu dengung dia tu dengung huruf apa. Okay? Itulah dia ikhfa. Yang maksud ikhfa yang tersembunyi ataupun yang disamar-samarkan. Tak clear. Tak nampak orang dia dari jauh tu apa macam kelabu. Tak nampak. Dah dekat-dekat baru tak nampak. Jadi itulah dia maksud dia. Disamar-samarkan bacaannya. Dan dia adalah huruf yang paling banyak sekali kerana dia ada 15 huruf. Okay. 15 huruf. Jadi tak perlu kita nak menghafalnya. Kita cuma ingatkan tadi dia cakap yang penting dia tanda dia tak ada tanda yang jelas macam izhar ni, dia tak ada sabdu pada huruf dia dan dia tak ada mim kecil seperti iqlab dan akhirnya bukan waw dengan ya. Maka itulah dia huruf ikhfa atau yang disamarkan sebanyak 15 huruf. Okey, alhamdulillah. Kan? Kita dah pelajari. InsyaAllah esok kita akan mempelajari hukum mim pula. Nun dah khatam dah. Sekarang lepas mim nun. Lepas nun mim. InsyaAllah kita akan pelajari esok. Huruf nun, hukum nun, mim, hukum mim dengan mim, mim dengan ba. Okay, semua berkaitan dengan mim esok. InsyaAllah. Okay. Baik. Alhamdulillah, kita tangguhkan majlis tajuk kita pada hari ini. Okay, tak ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan? Tak ada, okay, baik. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay.